Apabila Allah nak kepada seorang hamba tu baik, dia akan guna hamba tu. Lalu sahabat bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kaifa yasta'milu, bagaimana cara Allah guna hamba tu? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, an yuwaffiqahu li amalin khair qabla al-maut. Orang ni akan diberi amalan soleh ataupun dia amalin soleh qabla al-maut. Sebelum dia mati, dia akan buat amalan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'. Yang dikasihi pengurusi majlis, barisan jawatan kuasa kuliah pada pagi yang mulia ini, tak lupa sahabat-sahabat kami, pengurusi masjid, jawatan kuasanya, Datuk Sri Zainal, dan hadirin hadirat yang saya kasihi sekalian. Pertama sekali, kita rapatkan setinggi syukur kerana kita masih hidup. Kenapa saya kata kita masih hidup? Kerana tajuk kita nak bincang ni baru nak cari husnul khatimah. Kalau mati dah tak sesuai lah nak tajuk ni. Iaitu talqin, baca doa gitu je lah. Jadi atas dasar nak cari husnul khatimah, maka sepatutnya kita bincang. Tajuk ni saya boleh cakap secara terus, tapi hari ni saya ambil beberapa sampel untuk mengukuhkan hujahan dan juga kisah ni biar nampak ianya ada fakta dan sebenarnya. Saya mulakan kisah ini ataupun kenyataan ini dengan apa yang dikatakan dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Anas, hadis riwayat Ahmad dan Tirmizi. Nabi menyatakan, iza aradallahu bi'abdin khairan ista'malah. Apabila Allah nak kepada seorang hamba tu baik, dia akan guna hamba tu. Lalu sahabat bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kaifa yasta'milu, bagaimana cara Allah guna hamba tu? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, an yuwaffiqahu li amalin khair qabla al-maut. Orang ni akan diberi amalan soleh ataupun dia amalin soleh qabla al-maut. Sebelum dia mati, dia akan buat amalan baik. Siapa dia mati, walaupun dia amalan baik banyak, tiba-tiba buat amalan jahat, itu masalah. Jadi, nak kenal orang tu husnul khatimah, nombor satu sekali, dia buat amalan baik. Dekat nak mati, dan masa mati atau ketika mati atau sebelum mati, amalan baik dia buat. Inilah orang yang dianggap sebagai orang yang mati dalam husnul khatimah. Kedua, kita ni kena minta doa kat Tuhan supaya Allah matikan kita dalam husnul khatimah. Bacaan yang diajar pada kita, Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina bi su'il khatimah. Ya Allah, ya Tuhan kami, berilah kepada kami mati dalam keadaan husnul khatimah dan jangan mati kami dalam keadaan su' khatimah. Ramai orang, kadang-kadang tu imam pun, kadang-kadang yang kurang terlupa ataupun tak berapa nak jelas, dia doa, Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim lana bi su'il khatimah. Salah. Bila baik, lana, la. Allahumma khtim lana, itu baik. Wa la takhtim, bukan lana, alaina. Jadi wa la takhtim alaina, jangan kamu khatam atas kami benda yang tak baik, su'al khatimah. Itu beza ni. Jadi kita doa. Saya telah nyatakan dalam buku ni, antara doa kita doa, Allahumma inna nas'aluka ya Allah khaira a'malina khawatimaha. Ya Allah, ya Tuhan kami nak sangat kalau boleh amalan kami yang hak akhir ni hak baik-baik belaka. Umur kita hak akhir baik. Jadi
kita akan tengok macam mana mereka ni buat amalan-amalan baik. Nombor dua, kalau kita nak tahu berkenaan dengan macam mana orang tu mati baik, tak mati baik, dalam bahasa mudah, sebelum mati, amalan baik dia buat. Umum. Baik lah orang tu. Sebelum mati, amalan baik dia buat. Baik. Dia pergi Mekah, dia buat haji, dia buat umrah, dia buat apa, itu baik semua. Dia zikir, dia apa, baik semua. Itu secara umum. Nombor dua, nak tahu orang tu amalan baik tak baik, husnul khatimah, dia mati, dia mengakhiri dengan ucapan La ilaha illallah. Baik ya. Hak mana kita bercakap pun, kalau dia boleh mati, akhir dia La ilaha illallah, baik. Ini berdasarkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Muaz. Hadis ini disebut oleh Ahmad, Abu Daud dengan sanad yang sahih. Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang akhir kalam dia dengan kalimah la ilaha illallah, pasti dia masuk syurga. Ini orang yang kita nak. Dan kita ni kalau boleh, orang hidup, kena ajar orang yang dekat nak mati dengan kalimah laqinu mautakum la ilaha illallah. Mau ajar orang yang hampir mati kamu dengan la ilaha illallah. Dalam nazak, dalam ihtidar, kena sebut la ilaha illallah. Ada satu kisah yang luar biasa berlaku. Ada seorang alim besar, pakar hadis, sohor sangat zaman dulu. Namanya Abu Zur'ah Ar-Razi. Abu Zur'ah Ar-Razi. Oleh kerana dia ni alim sangat, hak yang datang kat dia tu tak makan cekak dengan dia lah. Maknanya orang bawah lagi lah orang ni. Dia pun dalam keadaan nazak. Ketika itu ada Abu Hatim, ada Ibnu Warih, ada Al-Munzir bin Syazan, dan ramai tokoh-tokoh besar mari ziarah. Nak mengajar tak ke Syekh mengucap? Rasa tak tergamuk nak mengajar mengucap ke Syekh ni. Mungkin Syekh besar. Apa yang dia buat? Mereka pun kata gini. Mereka buka semua, pakat baca hadis Nabi SAW, man kana akhiru kalami. Seolah-olah macam munaqasyah depan tu. Muzakarah depan Syekh ni, hadis yang saya sebut tadi yang diriwayatkan oleh Muaz tadi, maka dia pun baca, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Abu Zur'ah masa tu pun buka mata dan dia pun baca juga hadis tu. La ilaha illallah. Ini baik sangat. Mati dengan kalimah la ilaha illallah, kalau boleh beli 10,000 beli. Bahkan setengah juta beli. 2 juta beli. Boleh tak beli? Tak boleh beli. Dia kena beramal, dia kena yakin. Benda barang ni bukan barang beli. Ini masalah hati. Yang Allah ajar kita dalam hadis yang sahih. Nabi ajar dan riwayat menunjukkan Nabi paling banyak baca doa, ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinika wa ala ta'ati. Ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinika wa ala ta'ati. Wahai yang membalikkan hati, sabitkan hatiku di atas taatmu, di atas agama kamu. Jadi kalau boleh pegang yang ni, insya-Allah kita akan dapat yang lebihnya. Kemudian kita kena faham, manusia ni, apa yang dia buat, akhir tu dia mati, maka begitulah akan dibangkitkan di hari akhirat kelak. Dia tak masa dunia, awal-awal tu, akhir tu. Ini berdasarkan riwayat Jabir. Hadis ini disebut oleh Ahmad, oleh Al-Hakim, di mana dinyatakan bahawa hadis ni Nabi kata, man mata ala syai'in ba'asahullahu alaih. Siapa mati dalam keadaan gitu, maka dia pun akan dibangkitkan dalam keadaan gitu. Ada seorang sahabat zaman Nabi, hadis sahih. Seorang sahabat ni zaman Nabi pergi buat haji. Nabi buat haji sekali je, Hajjatul Wada' tahun ke-10. Sampai di Arafah, dia naik unta. Dengan ihram lah, hari ke-9. Hari ke-9 Zulhijjah. Sedang naik unta, mungkin macam mana pening ke apa, jatuh. Bila jatuh, dia dipijak ataupun lehernya patah. Dalam keadaan ihram, dalam keadaan talbiyah. Maka Nabi kata,
kafankan dia dengan 2 kain ihram tu saja. Lalu Nabi kata apa? Fa innahu yub'asu yaumal qiyamati mulabbiya. Orang ni satu nanti dia akan dibangkitkan oleh Allah dalam keadaan talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik. Comel tuan-tuan. Ini orang mati husnul khatimah. Sebaliknya hak tak baik jugalah. Sekarang kita nak bincang husnul khatimah. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, bukan sekadar itu. Kalau kita tengok, kadang-kadang kita tengok mereka ni Allah Subhanahu Wa Taala jadikan ada macam-macam. Ada yang mati perang fi sabilillah. Allah kata apa? Wala tahsabannal ladzina kutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un inda rabbihim yurzaqun. Jangan kamu kata orang yang mati pada jalan Allah dibunuh itu mati. Bahkan mereka hidup dalam keadaan mereka diberi rezeki oleh Allah. Allah jamin macam tu. Ada kelebihan-kelebihan yang luar biasa. Ini orang yang mati syahid. Dalam 3 bulan lepas, ada seorang hamba Allah. Cerita benar, tuan-tuan boleh tengok. Hamba Allah ini orang Palestin, Gaza. Dia imam masjid. Dia hafiz Quran. Dia juga bersama dengan rakyat Palestin untuk membela. Dan dia boleh tembak dan memusnahkan tak kurang daripada 60 Merkava. Ataupun kita kata kereta kebah. Dia ni hafiz yang mana nak hafal Quran tu dia kena tasmik sehari straight sepanjang tu tanpa salah yang banyak. Mungkin 3-4 salah saja. Dia boleh itu. Itu maknanya itqan. Sungguh-sungguh dia ngapa, dia ingat. Dan dia mengetuai kutlah al-hufaz ataupun kutlah orang-orang yang hafaz Quran. Pasukan. Satu hari sedang dia berjalan, dekat rumah dia, helikopter daripada atas tembak ke dadanya. Kemudian dia rakamkan. Siapa rakam? Tentera Israel. Selepas dia rakamkan itu, dia terduduk. Bila terduduk, dia angkat tangan. Bila dia angkat tangan, akhirnya kerana peluru itu dahsyat, dia pun sujud dan dia mati dalam keadaan sujud kepada Allah. Sehingga berita ini menjadi gegak gempita bagi orang-orang Israel. Satu kemenangan yang besar kerana dapat bunuh orang ni. Tiba-tiba Allah tukarkan. Berita ini menjadi satu semangat yang besar kepada ummah. Banyak khatib-khatib di negara Arab, Afrika, bangkit dan kemukakan hujah satu-satu. Ini orang yang mulia. Akhirnya mereka sendiri terpaksa delete dan takut berita ni. Sebab orang Islam bagi mereka tak ada masalah macam tu. Sebab mereka yakin orang ni mati mulia. Kita tengok pada hukum asasnya, berat, rugi lah, kalah lah. Tak. Dan dia dalam keadaan macam itu. Ini orang panggil mati dalam keadaan baik. Kita ni payahlah nak mati syahid sebab kita duduk sini. Tapi kalau kita doa kepada Allah nak mati syahid, kita mati atas tilam kita pun, kita dianggap sebagai mati syahid. Berdasarkan kepada riwayat yang dinyatakan oleh Sahal bin Hunayf, Rasulullah SAW menyatakan, Man sa'ala Allah syahadata bisidqin ballaghahu Allahu manazil syuhada wa immata ala firasyih. Siapa doa ke Allah, ya Allah jadikanlah aku mati syahid, Allah akan sampaikannya kepada kedudukan orang-orang yang mati syahid sekalipun dia mati di atas tikar ataupun di atas tilamnya. Khalid al-Walid di perang fi sabilillah. Saya boleh ceritakan kisah panjang tapi masa tak sempat. Menarik kisah Khalid ini. Dia mati atas katil. Dia mati di mana? Di Hims. Hims ni satu negeri yang terletak di Syria, dalam perjalanan daripada kota Damsyik, Hama, Hims nak sampai ke Halab. Ini orang ni. Bila dia mati di situ, dia dikebumikan di situ, antara ucapan akhir dia, ayyuhal jubana manamat ayunukum. Wahai pengecut, baca, supaya mata-mata kamu tak dapat tidur. Aku perang beratus kali.
tak pernah mati syahid. Dan tak pernah, tubuh dia penuh dengan luka, paruk-paruk, tapi dia Allah selamat. Dan dia sedih. Lalu seorang sahabat berkata, kamu jangan sedih. Allah rahsiakan kamu tak mati ni kerana berkat doa Nabi kamu ni, saifum min suyufillahil maslul. Ni adalah pedang daripada pedang Allah yang dihunus. Mana mungkin doa Nabi pedang Allah boleh patah, boleh kalah. Dan dia perang, dia tak pernah kalah, tuan-tuan. Daripada hayat dia, dia tak pernah kalah. Ini Khalid. Dan aura dia, kalau dia pergi perang, orang akan jadi semangat. Dengan siapa dia? Khalid. Menang dah. Musuh dia dengan Khalid, rasa kalah dah. Itu hebat dia tu. Dia hebat. Saya bukan nak cerita kisah tu. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, antara tanda orang mati syahid itu, antara tanda orang yang mati dalam husnul khatimah, bila dia mati, kita tengok sebelum mati itu dan masa mati itu, peluh dia. Berpeluh, keluar peluh. Dan setengah tu Allah tunjuk sampai wangi bau. Ini berdasarkan kepada apa yang dinyatakan oleh riwayat Ahmad dan Ahli Sunan, di mana mereka menyebut satu hadis Nabi SAW, al-mu'min yamutu bi'arakil jabin. Orang beriman, dia mati dalam keadaan berpeluh pada dahi dia. Cuba perhati betul-betul. Orang baik, kita akan tengok masa mati, dia berpeluh. Cuba perhati betul. Banyak macam tu. Bukan semua. Banyak macam tu. Kita tengok peluh. Saya saksi hidup jugalah. Nanti saya ceritalah. Tu kemudian. Kita cerita kemudian. Nanti panjang pula. Tu kita ambil hak lain dulu. Okey. Itu di antara tanda mati husnul khatimah. Apa-apa yang dia buat, baik, mati husnul khatimah. Macam mana tuan-tuan? Siapa yang mati husnul khatimah? Yang paling agung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah ni tuan-tuan, kalau ibarat kita kak, macam orang naik kapal terbang, siapa nak landing dia turun. Dia tak terepah jatuh gitu. Dia turun comel. Maka kehidupan Nabi begitu kak. Semua tu comel. Dia seolah-olah satu modul kehidupan manusia berjaya, berkemenangan, beruntung, hak molek-molek belaka boleh kat Rasulullah. Selepas daripada turun ayat al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam. Di mana? Pada hari Arafah. Maknanya Nabi beri ucapan khutbatul wada', khutbah penakhiran kepada khalayak ramai. Nabi SAW antara lain dia ucap, dia kata apa? Khuzu anni manasikakum fa inni la adri la'alli la alqakum ba'da ami haza. Mu ambillah ibadat hajiku ni daripada kamu, daripada aku, kerana aku tak yakin aku boleh bertemu lagi kepadamu pada tahun depan. Dan hanya 81 hari lepas tu Rasulullah wafat. Allah turunkan ayat iza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Bila mana datang pertolongan Allah dan juga pembukaan, yakni pembukaan kota Mekah, nescaya kamu tengok hai Muhammad, ramai di kalangan orang-orang Islam ini, kamu akan tengok ramai di kalangan manusia berbondong-bondong, berduyung-duyung pakat peluk Islam. Maka hendaklah kamu bertasbih, memuji Tuhan kamu, beristighfar kepadanya, dan bertaubatlah, sesungguhnya Allah penerima taubat. Turun ayat akhir, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Orang tengok mulut Nabi kalau seorang-seorang berkumat kami, seolah-olah dia zikir. Dan dia jadikan apa yang disebut itu sebagai doa ataupun tasbih sujud dan tasbih rokok dia. Nabi baca, subhanakallahumma wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Dia ulang, subhanakallahumma wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Dan dia selalu sebut. Itu antara akhir-akhir kehidupan Nabi.
Kehidupan Nabi yang terakhirnya adalah satu hari dia pergi ke Baqi'. Baqi' ni apa makna? Kubur dekat Madinah. Tak sampai 100 meter daripada rumah dia, dekat je. Sampai di Baqi' sudah tengok tu, balik tu sakit kepala yang amat sangat. Allah, ini hampir 2 minggu sebelum mati. Sakit. Masa itulah kita tengok Nabi kata Allah sakit. Sahabat yang ziarah kata, ya Rasulullah innaka tu'a kama yu'a ar-rajulana minna. Cara kamu sakit Allah macam 2 kali orang kita sakit. Nabi kata, ya, sebab itu aku diganjari pahala. Dia minta air, letak air. Sapu atas kepala ni. Dan Nabi menjawab, inna lil mauti la sakarat, Allahumma hawwin alayya sakaratil maut. Mereka cerita banyak. Akhir sekali ni, sehari sebelum mati, saya rekah banyak ni. Sebab kalau saya tak rekah, rugilah. Saya nak suruh beli buku ni. Mudah. Panjang cerita. Kalau saya nak cerita banyak, masa. Kita ceramah ni sampai pukul 6 petang ke? Kalau boleh, mana tak boleh lah tu. Pukul 11.30 kita berhenti. Ke pukul apa? 12 kan? Nak masak nanti. Kewajipan memasak kena ada juga. Okey. Sehari sebelum wafat, apa Nabi buat? Nabi sedekah duit. Duit dalam simpanan dia 7 dinar. Nabi sedekah. 1 dinar berapa banyak harga? 1 dinar kalau kita tengok duit Kuwait RM16. 1 dinar duit Jordan RM9. 1 dinar duit Iraq jatuh habis. Berapa je? Apakah dinar tu? Tak. Dinar tu dinar emas betul. Mengikut dalam kajian kami, mi'yar, kami dapati bahawa 1 dinar tu nilainya antara 1,200 ke 1,400 ringgit. Tengoklah duit itu jatuh ke tak. Lebih kurang tu lah. Lebih kurang 1,400. Maknanya kalau 7 dinar, artinya lebih daripada 10,000. Nabi ni. Nabi bagi semua. Ada hamba-hamba dia, Nabi merdekakan semua. Ada senjata-senjata Nabi. Pedang, panah ni, dia bagi semua. Artinya Nabi tinggal kosong. Dia meninggal hari apa? Hari Isnin. Waktu mana? Waktu duha. Bila mana nak meninggal? Saat nak meninggal sebenar, Nabi bukan duduk baring. Dia duduk macam kita kata duduk bersela, di mana dia punya tubuh dia ni menghadap kepada isterinya, iaitu Aisyah. Dan hari Nabi tinggal itu adalah hari giliran Aisyah sebenarnya. Sehingga masa nak meninggal itulah dia paut kepada Aisyah. Aisyah pun ni, maknanya kepala dua ni antara selisih lah, antara bahu-membahu Nabi ni. Dalam keadaan macam itu, masuk Abdurrahman bin Abi Bakar, iaitu saudara lelaki Aisyah. Bila masuk, Abdurrahman ni pegang sugi. Aisyah faham Nabi ni suka bersugi. Aisyah kata, Rasulullah nak. Rasulullah tak jawab masa tu, dia angguk gitu je. Dia ambil, dia gigit supaya tak tu, lalu dia sugi Rasulullah. Dalam keadaan hampir tu, nak meninggal tu, Nabi kata, Balir rafiqul a'la. Bahkan kekasih temang tertinggi, yakni Allah. Dalam riwayat yang sahih, Nabi menyebut, Allahumma gfirli warhamni wa alhiqni birrafiqil a'la. Aisyah kata, aku dengar telinga aku kat mulut Nabi. Slow je cakap. Dalam keadaan tangan menunjuk. Hanya beberapa kali kemudian jatuh tangan. Maka wafatlah Rasulullah SAW. Hadis ni hadis sahih. Riwayat Bukhari. Hak kata ummati tak. Hak kata solat tak. Hak ni hak sahih ni. Ini mengikut Bukhari lah. Hak lain nak cerita tu,
pakak-pakak mereka ceritalah, saya pun tak nak cerita hal tu, kita cerita hak saya. Jadi nak boleh baca buku ni. Panjang lebar saya cerita. Tadi pun sebelum datang saya ceramah mengajar bab Hudaibiyah. Panjang cerita. Cerita cukup menarik Rasulullah SAW. Sebab itu kami panggil garis masa. Setiap orang tanya umur Nabi berapa tahun, kita boleh jawab 63 tahun 4 hari. Sampai tahap tu. Bila berlaku tahun-tahun. Dan kita buat ni 3. Yang pertama, dia punya garis masa. Kedua, penerangan. Ketiga, gambar ataupun peta supaya orang faham 3-3. Jadi senang kita buat macam tu. Ni Rasulullah. Inilah orang mati yang terbaik. Siapa lagi yang mati terbaik husnul khatimah? Abu Bakr As-Siddiq. Ini sebenarnya saya rekah banyak. Baca dalam ni lah. Banyak baca. Abu Bakar dia hidup daripada Nabi 2 tahun je lepas tu. Umur dia 63 waktu mati. Abu Bakar pernah mimpi ataupun Nabi pernah mimpi. Nabi kata dia naik 2 anak tangga. Kemudian Abu Bakar baru ikut. Abu Bakar, Nabi tanya apa tafsir, dia kata tandanya Rasulullah wafat, lepas 2 tahun saya meninggal kot. Betul. Satu hari Abu Bakar makan. Abu Bakar, orang-orang macam ni tak suka makan seorang, macam kita tanda orang jangan makan lu. Dia makan tetamu. Salah seorangnya nama Abu Sa'id Al-Qaldah. Orang yang hebat dalam ilmu berkenaan ataupun adalah seorang lelaki yang hebat dalam perubatan. Nabi guna orang ni untuk berubat kepada Sa' ibn Abi Waqqas dalam peristiwa Hajjatul Wada. Orang ni masyhur perubatan. Dia makan je makanan, dia kata, "Ya Khalifata Rasulillah, kita ni diracun, aku dan kamu akan mati pada hari yang sama." Benar, Abu Bakar sakit, hanya beberapa hari, dia mati. Bila dia nak meninggal dunia, anak dia, Aisyah kata, Allahu Akbar. Abah nak mati dah. Sedih. Kita akan cari pakaian, kain kafan yang cantik, yang ni. Abu Bakar sanggah. Abu Bakar kata, cukuplah dengan bajuku dan baju yang aku perang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang hidup lebih sesuai pakai baju baru. Tapi dia antara orang yang paling lebih di muka bumi ini. Mati. Sayyidina Umar ibn Al-Khattab meninggal dunia tahun ke-13 Hijrah. Beza Nabi dengan Sayyidina Umar 13 tahun. Umar tu. Dia meninggal dunia pada tahun 23 Hijrah. Dia naik jadi khalifah 13 Hijrah. Dia meninggal 23 Hijrah. Maknanya 10 tahun dia jadi khalifah. Sayyidina Umar ni zaman kata orang terserlah kehebatan. Tapi pengasas utama Rasulullah dan Abu Bakar. Iaitu dia buka je, dia ikut je. Flow Abu Bakar dengan Rasulullah tu, jalan je. Sebab line tu clear lah, kata orang. Mereka cerita Sayyidina Umar ni, dia minta 2 perkara pelik. Yang pertama, dia minta dia mati di Madinah. Yang kedua, dia minta mati syahid di Madinah. Sedangkan negara Islam buka. Zamannya 2 superpower dunia tumbang. Rom dan Parsi. Hari ini saya tak dapat nak cerita macam mana peperangan Yarmouk cukup menarik. Sampai perang 6 hari 6 malam. 6 hari perang. Malam dia tak perang. 6 hari perang. Di mana keputusannya tentera Islam menang. Tentera Rom yang dipimpin oleh Mahang, oleh Tarakus, oleh anak ataupun adik saudara, ataupun anak saudara, ataupun anak kepada adik kepada Herakla kalah. Peperangan Yarmouk, tentera Islam hanya 36,000 orang, tentera kafir ataupun Rom lebih daripada 240,000 orang. Menarik peperangan tu. Maknanya, masa itulah Sayyidina Umar naik jadi khalifah, Abu Bakar mati, Abu wafat. Sayyidina Umar ni dia doa 2 perkara ni. Pertama nak mati di Madinah, yang kedua nak mati syahid. Pagi satu hari dia pergi semayang, dia ditikam oleh Abu Lu'lu'ah Al-Majusi. Orang yang Majusi tikam. Dan dia tak mati. Tapi luka parah. Dalam keadaan luka parah tu dia boleh hidup beberapa hari. Sehinggalah sampai kepada hari nak mati, dia minum susu, keluar susu juga. Maknanya liang luka dia tak berfungsi dah. Yang lain tak berfungsi.
Dalam keadaan macam itu, dia cukup takut kepada Allah. Sayyidina Umar ni. Sehingga Ibn Abbas yang radhiyallahu an masuk. Ibn Abbas kata, kau syurga. Dia kata, kau sanggup ya Ibn Abbas menjadi saksiku di hadapan Allah. Aku ni ahli syurga. Ibn Abbas kata, saya sanggup. Siapa tahap tu? Sayyidina Umar ibn Al-Khattab. Dalam keadaan dia sakit nak mati, ada orang lalu, lelaki lalu, pakai jubah selerek. Nabi tak pernah pakai jubah selerek. Masa tu, kerana adanya mereka yang riak jahiliah, dia suka. Kadang-kadang jubah dia tu kena akak belakang tu. Ramai tukang akak tu maknanya hamba-hamba. Tu hebat dia. Dia punya pengaruh besar, kaya banyak ni. Nabi tak mau. Dia panggil musbil. Sayyidina Umar tanya orang muda. Dalam keadaan sakit, Sayyidina Umar kata apa? Ya ibna akhi, irfa' saubaka. Fa'innahu anqa li saubika wa atqa li qalbika. Wahai anak saudaraku, tolong angkat jubahmu sikit tu. Kerana dia adalah lebih suci untuk baju kamu dan lebih baik untuk hati kamu. Taqwa pada Allah. Dan Sayyidina Umar meninggal dunia. Amar ma'ruf dia lakukan pada saat akhir. Orang yang hebat, tuan-tuan. Sayyidina Uthman bin Affan ini meninggal dunia sedang baca Quran. Dipancung lehernya. Dia syahid, dia mati dalam keadaan dia baca Quran. Dia berwujud. Ini orang yang hebat di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Nabi jamin semua tu puak-puak ni ahli syurga. Yang Nabi sebut dalam hadis, ma darra Uthman ba'da hadzal yaum. Sayyidina Uthman tak ada mudarat lagi. Sebab Sayyidina Uthman ni kaya dia infak fi sabilillah luar biasa. Cukuplah dia beli telaga rumah dengan harga 12,000 dirham daripada orang Yahudi pandai dia. Dia peniaga yang bijak. Dia boleh ni. Akhirnya baki telaga tu dia beli lagi 8,000. Dia ada milik dia sedekah, dia infak fi sabilillah untuk umat Islam di kota Madinah. Sayyidina Uthman berjaya. Dia derma untuk perang Tabuk. Banyaklah. Senang. Sampai sekarang Allah hidupkan wakafan Sayyidina Uthman. Kalau kita pergi Madinah, baris kepak belakang masjid Nabi tu, hotel baris pertama, baris kedua, baris ketiga, baris kepak tu, ada tulis wakaf Sayyidina Uthman. Dikatakan pendapatan tak kurang 50 juta dolar setahun. Dan banyak lagi. Orang uruskan. Ini Sayyidina Uthman. Allah bagi kelebihan yang luar biasa pada Sayyidina Uthman. Mati syahid. Sayyidina Ali mati syahid. Dibunuh oleh Abdurrahman bin Muljim dalam peristiwa Khawarij. Mayang subuh juga kena bunuh. Mati syahid. Talha bin Ubaidillah juga mati syahid. Bersama dengan Az-Zubair ibn Al-Awwam mati syahid dalam peperangan Al-Jamal. Maknanya dalam 10 orang yang dijamin masuk syurga, lebih pada 6 orang atau 7 orang mati syahid. Yang Nabi sebut dalam hadis sahih, Abu Bakrin fil jannah, wa Umar fil jannah, wa Uthman fil jannah, wa Ali fil jannah, wa Abdurrahman bin Auf fil jannah, wa Talha bin Ubaidillah fil jannah, wa Zubair ibn Al-Awwam fil jannah, wa Sa' ibn Abi Waqqas fil jannah, wa Sa'id fil jannah, wa Abu Ubaidah Al-Jarrah fil jannah. Ni 10 orang yang Nabi sebut ni semua. Abu Ubaidah mati syahid. Syahid apa? Kerana kena ta'un Amawas pada tahun 18 Hijrah yang menyebabkan lebih 25,000 syahid kerana ta'un Amawas. Amawas ni terletak di mana? Antara Jordan dan juga Palestin dan Syria. Itulah kawasan ni. Jadi mati syahid. Orang-orang ni orang yang hebat semua. Ini ahlullah yang luar biasa. Kalau kita tengok kelebihannya lain daripada yang lain. Dan kalau kita tengok lagi macam mana tokoh-tokoh yang hebat mati, semua husnul khatimah kita cemburu, tuan-tuan. Saya ambil klasik-klasik dulu sebelum saya ambil hak baru-baru pula. Kita ambil hak klasik dulu. Antara kisah klasik yang kita tengok yang mati mulia, Amir
ibn Abdullah ibn Az-Zubair. Ini tabi'in. Abdullah bin Zubair Sigharus sahabah. Az-Zubair bin Awam 10 orang yang jamin masuk syurga tu. Hak tadi saya sebut. Yang mati. Kisah dia pun cukup menarik Zubair ni. Mati dia tinggal harta, hutang banyak, anak dia selesai. Oh, tu cerita menarik. Tapi tu satu ceramah ya hak tu. Baik. Amir ni, perangai dia ni, satu benda yang lebih, dia jaga semayang solat jemaah di masjid. Dia tak tinggal semayang solat jemaah di masjid. Akhirnya dia sakit. Sakit nak mati. Dalam keadaan nak mati ni, tiba-tiba dia dengar azan. Lalu dia kata, bawa aku ke masjid. Maka orang kata kepadanya, innaka alil, mu sakit. Uzur tak apalah. Dia kata, tak. Kalau kamu dengar azan, mu nak cari aku, mu akan cari 2 tempat je. Pertama, kamu akan temu aku dalam masjid. Kalau mu cari dalam masjid, aku tak ada, itu maknanya aku telah mati, mu pergi kubur lah. Siapa tahap tu, tuan-tuan? Maka, dia pun pergi semayang. Apa? Semayang maghrib di masjid Nabi. 1 rakaat, tak bangun-bangun, mati. Semayang mati dalam keadaan sembahyang. Orang ni mati dalam keadaan husnul khatimah. Hebat. Seorang tokoh yang masyhur, iaitu Al-A'mash radhiyallahu anhu. Al-A'mash ni zaman tabi'in ataupun zaman selepas tu sikit. Dia sempat dengan Abu Hanifah dan dia ni orang yang pakar hadis. Katanya dia orang mata tak apa nampak lah. Dia katakan. Al-A'mash radhiyallahu anhu, satu hari dia sakit nak mati. Anak-anak dia, cucu, cici, keluarga dia nangis. Dia kata, jangan nangislah semua. Jangan nangis. Sesungguhnya bapa kamu ini, atuk kamu ni sudah 60 tahun tak luput takbiratul ihram sama imam. Bukan nari, 60 tahun. Apa makna tak pernah luput takbiratul ihram sama imam? Pertama, dia semayang berjemaah. Kedua, dia semayang di masjid. Ketiga, sebelum azan dia masuk dah masjid. Keempat, dia duduk saf pertama. Kelima, sudah barang tentu dia semayang khusyuk. Ini ahlullah wa khassatu. Siapa tahap? Sa'id ibn Musayyib, Sayyidut Tabi'in, lahir tahun 15 Hijrah. Orang hebat di kota Madinah. Dia kata, dia buat statement, saya tak pernah luput 40 tahun takbiratul ihram bersama imam. Dan dia buat statement kedua, wallahi 20 tahun saya istiqamah ketika mana bila azan saya sudah ada dalam masjid. Orang macam ni, orang macam mana? Ini as-sabiqunal awwalun. Orang macam ni. Saya pernah terjemah seorang ulama besar zaman kita, meninggal 1999. Iaitu Maulana Abil Hasani An-Nadwi. Ini contoh yang luar biasa zaman kita. Dia meninggal dunia pada bulan Ramadan. Dia meninggal dunia pada solat Jumaat. Hari Jumaat. Dia meninggal dunia, dia berada dalam masjid. Dia meninggal dunia dalam keadaan berwuduk. Dia meninggal dunia dalam keadaan baca Quran. Dia meninggal dunia ketika mana membaca surah Yasin. Sampai kepada ayat Innama anta munzir man ittaba'a zikra wa khashiyar rahmana bil ghaib fabashshirhu bimaghfiratin wa ajrin karim. Tu mati. Baca ayat tu memang sesuai dengan dia yang selalu beri inzar menjadi pendakwah begini, mati.
tengah tunggu semayang, dalam masjid, sedang berpuasa, hari Jumaat, menghadap kiblat, berwuduk, baca Quran, ayat terakhir itulah yang dinuktahkan untuk nuktah hidup dia. Comel tak tuan-tuan? Comel. Dia wasiatkan kepada murid keluarganya, kalau hamba mati, tanam sesegera mungkin. Tak payah 3 hari 3 malam, 2 hari 2 malam. Lepas zuhur, lepas asar, lepas Jumaat, asar tanam mayat dia. Sembayang asar dengan sembayang. Berapa orang datang? Orang yang datang sembahyang jenazahnya lebih daripada suku juta manusia. Tak masuk di Malaysia buat, di Mekah buat, di Madinah buat, di Al-Azhar buat. Sebab dia ni mufakir Islami. Hebat orang ni. Tuan-tuan kena tengok, hui, orang ni luar biasa. Dia datang Malaysia berapa kali. Dia karang dalam buku Fi Masiratil Hayah. Ni orang mati comel, mati comel. Salah seorang ulama besar yang saya sudah hampir siap bukunya dalam cetakan, iaitu Syekh Allamah Syekh Muhammad Mitwalli Sya'rawi. Ini orang Mesir. Oh, cerita dia panjang. Kalau kita kisah dia memang menarik. Meninggal dunia 1998. Dalam usia 80 tahun lebih. Syekh ni tuan-tuan, kelebihan dia, dia pandai berceramah tafsirul Quran. Saya daripada Syekh Azhar baru hantar wakil 4 orang. Kalau nak suruh mari masjid ni bolehlah seorang. Orang lain kita hantar Kelantan, ke Terengganu, ke Kedah. Seorang kita buat sipang kat kita lagi di masjid mana-mana. Daripada Syekh Azhar sendiri kata, ni tak payah bayar apa-apa lah. Dia hantar, dia percuma je. Hantar. Jadi kami raih lah dia. Saya buatlah sembahyang Syekh Sya'rawi. Oh, puji. Dia meninggal 98 sampai sekarang. TV, radio, Mesir siar hari. Mesir ni bukan 3 orang ulama tuan-tuan. Ratus ribu. Hak mengapa Quran tu atau jelidah. Hak Syekh Azhar ni ramai. Ramai. Tapi Syekh Sya'rawi ni, dia lain pada lain. Tinggi. Orang tak boleh lawan dia. Mungkin ikhlas dia lah. Mungkin ikhlas. Orang lain kalau kita tengok macam Malaysia, hatta negara Arab, bukan tafsirul Quran. Dia baca tafsir Quran. Dia ambil Ibn Katsir, dia ambil Said Qutb, dia ambil Fakhr Razi, Ibn Jari, dia ambil Qurtubi, dia ambil Ibn Arabi, dia ambil Pak Hamka, dia ambil pimpinan Rahman, dia pun tafsir. Oh, kita tentu tafsir. Tak. Tu himpun tafsir Quran. Syekh Sya'rawi ni, dia tafsir. Dan tafsir ni panjang. Dia tak macam dia lain. Kita tengok tafsir lain daripada dia. Dia lain. Dan dia diminati. Tuan-tuan boleh buka YouTube sekarang. Beribu tafsir dia. Oh, sia. Menarik. Dia meninggal dunia. 40 hari sebelum meninggal dunia lebih kurang, dia tak nak bergaul dengan orang dah. Tak payah. Dia hadiah je. 18 hari sebelum meninggal dunia, dia tak makan. Jadi perut dia tu kosong sungguh lah. Dia hanya minum je. Minum. Hari nak meninggal dunia tu, keluarga dia mari tengok ni. Dia kata minta tolong keluar. Orang pun tengok jauh dia. Dia pun sebut, Asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu annaka ya Rasulullah. Dia sebut. Seolah-olah macam ini nampak Rasulullah. Dan kita nampak macam ini, kalau kita baca dalam sejarah, kita akan bertemu dengan kisah bagaimana kisah kewafatan seorang tokoh yang utama, iaitu Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz ni, dia mati umur muda, 41 tahun je. Dia lahir tahun 60 Hijrah, dia meninggal 101 Hijrah. Dia jadi khalifah hanya 2 tahun. Tak cukup satu pilihan raya. Memang 5 tahun tau. Dia 2 tahun je. Tahun 199, dia wafat 101 Hijrah. Umar bin Abdul Aziz. Kita tengok dia luar biasa. Dia nak seorang-seorang masih nak meninggal tu. Dia dengan Allah. Dan dia sebut marhaban, selamat datang. Selamat. Orang tak nampak.
Ini berlaku dalam sejarah. Syekh Syarawi, tuan-tuan, bila dia wafat sahaja, sembahyang jenazah dia lebih daripada 1,000,000 manusia. Penuh. Mayat tak payah akad. Kau atas tangan ni. Siapa kubur? Hebat orangnya. Dia, kita nak cari orang macam ni payah. Pertama, dia kaya. Kedua, dia pemurah. Jasanya banyak. Dan umat sampai sekarang terkesan dengan dia. Sampai sekarang. Ulama-ulama besar tak boleh. Ini orang mati mulia. Jadi tuan-tuan, kita tengok Imam Syafi'i rahimahullah. Imam Syafi'i mati tahun berapa? Tahun 204 Hijrah. Dia lahir 150 Hijrah. Dia lahir di mana? Gaza, tempat perang sekarang ni. Sebab itu tempat dia lahir. Dan dia tak pernah pergi ke Gaza, cuma dalam riwayat menyebut dia kata, aku cinta kepada Gaza, tempat lahir, aku nak pergi, tapi tak sempat. Dia banyak merantau. Balik duduk Mekah, lepas balik Mekah pergi ke Madinah, lepas tu pergi ke ni, dia 8 ke 9 kali merantau dalam bentuk yang lama, pergi belajar ilmu. Termasuk pada guru, kepada murid pada Imam Abu Hanifah, Abul Hasan Asy-Syaibani, Imam Malik dia belajar, dan dia belajar banyak hatta ke Yaman dia pergi. Tahun 199 Hijrah, dia pergi ke kota Mesir dan dia mati di Mesir selepas 5 tahun kemudian. Bila dia nak meninggal dunia, sahabat-sahabat dia pun datang, anak-anak murid datang. Tapi Imam Syafi'i ini satu kelebihan, dia tengok orang dia kenal je. Jangan hok jenis-jenis banyak maksiat ke apa-apa tak berani nak pergi kat dia. Dia kenal, dia panggil firasat. Saya ada buat satu buku tajuknya Firasah. Memang ada ulama besar ni dia lain je. Dan sepaling-paling tinggi firasat Rasulullah SAW. Nabi Allah Yusuf. Begitulah seterusnya Abu Bakar. Cerita bab firasat ni menarik. Nabi sebut ittaqu firasatal mu'min fa innahu yanzuru bi nurillah. Mentakutlah firasat orang mukmin kerana dia tengok berdasarkan cahaya Allah. Dikatakan Imam Syafi'i bila anak murid datang, dia tunjuk anak murid dia. Dia kata, kamu ya Buaiti, kamu mati dengan besi. Dia kata Muzani. Muzani lelaki semua. Nama Muzani namanya Ismail bin Ibrahim Al-Muzani. Nama Muzainah tempat. Kamu mati. Dia dah kata kamu mati. Kamulah pembela mazhabku. Al-Muzani nasir mazhabi. Dia tengok kepada Ar-Rabi'. Ar-Rabi' ada dua orang sahabat Imam Syafi'i, anak murid dia. Ar-Rabi' ibn Sulaiman Al-Jizi. Seorang lagi Ar-Rabi' ibn Sulaiman Al-Muradi. Al-Jizi ni bijak sangat. Al-Jizi bijak sangat. Al-Muradi ni bodoh. Tak cerdik. Tak cerdik. Fajr. Tapi Imam Syafi'i ni dia firasat tinggi. Dia kata budak ni cerdik. Walaupun tak dapat awal. Apa dia buat? Dia ajar, dia kata, wahai Ar-Rabi', kalau ilmu tu macam makanan lah, aku suap sesa ke mulutmu. Ni ilmu pertama, masuk power. Suap mula. Tapi Allah jadikan selepas tu Ar-Rabi' Ibn Sulaiman Al-Muradi jasa besar kepada Imam Syafi'i kerana dialah yang mengembangkan mazhab Syafi'i. Dialah yang mendukung fakta dan juga pendapat Imam Syafi'i. Saya sebut dan tinta nasihat untuk penuntut ilmu. Boleh baca kisah dia. Tuan-tuan, Imam Syafi'i bila nak meninggal, orang tanya dia, kaifa asbahta? Bagaimana keadaan kamu? Dia kata, asbahtu minad dunya rahila wa minal ikhwani mufariqa wa ila ka'sil maniyati syariba wa lam adri amasiri ilal jannati am ilan nar. Dan dia menangis. Dia kata, aku pagi ni dalam keadaan dunia akan berkelana. Daripada rakan-rakan aku akan berpisah. Kepada segelas kematian aku akan hirup. Dan aku tak tahu kesudahanku sama ada ke syurga atau ke neraka. Aku tak tahu. Dan dia menangis. Kita ni tahu syurga dah ni. Alhamdulillah. Seolah-olah. Sebab tu kita relax. Imam Syafi'i setiap bulan Ramadan paling kurang dia akan khatam Quran 2 kali sehari.
Kita 2 kali sebulan pun okey dah. Saya sebut dah muka ni. Ni Imam Syafi'i. Hebat. Dia tak tahu siapa tahap tu. Menangis dia. Imam Syafi'i, imam kita. Imam Syafi'i ni satu kelebihan tuan-tuan. Kalau dia baca Quran, bukan dia saja menangis, orang dengar pun menangis. Pelik dia baca ni. Dan dia ni memang seolah macam kita boleh gambarkan macam mana orang tu hubungan dengan Tuhan. Bukanlah suara macam kaki lagu. Dia tak. Dia ada. Saya semalam sembahyang di satu masjid. Suruh tazkirah. Ada sahabat kita. Baca sedap kata entah ni. Dia muallak. Muallak ni maknanya beranak Mekah. Orang Melayu. Cakap arang-cakap. Sedap kata. Dia dengar. Dia jadi pensyarah di USIM lah. Cakap, kata entah ni. Suka dia. Bagus. Ni imam. Dan kita tengok tokoh-tokoh yang lain pun sama kelebihan bila mati dalam keadaan macam tu. Saya akan ambil sikit beberapa tokoh yang mati macam mana. Muaz bin Jabal. Baru ni saya ziarah kubur dia, makam dia dekat dengan Jordan. Dia mati kerana taun amawah sakit. Dia muda mati, dalam 38 tahun gitu je umur. Sahabat ni. Dia ni Nabi kata, a'lamukum bil halali wal haram Muaz bin Jabal. Orang yang paling handal di kalangan kamu tentang halal haram, Muaz bin Jabal. Dan anak dia Abdurrahman pun mati sebelah dia kubur. Dikatakan anak dia mati dalam peperangan Yarmouk. Lebih kurang dalam beberapa tahun lepas pada tu. Muaz bin Jabal ketika mana nak mati, dia cakap. Dia kata, marhaban bil mauti zair ba'da ghiyab. Selamat datang kematian yang datang ziarah selepas daripada lama tiada. Wa habib ja'a ala faqah. Dan kekasih yang datang dalam keadaan keperluan yang amat. Allahumma inni kuntu akhafuka. Ya Allah, sesungguhnya aku ni macam takut pada kamu. Fa'anal yawm arjuka. Aku takut pada kamu ya Rabb. Bukan pada mati tu. Dan aku harap kepada kamu. Allahumma innaka ta'lam anni lam akum uhibbu dunya li jarhil anhar wala li gharsil ashjar walakin li zama'il hawajir wa mukabatatis sa'ah wa muzahamatil ulama inda hilaqiz zikr. Kalimah dia ni ada tempat pitu ataupun dalam bilik hak yang ditulis tempat mati. Sebab di Jordan dia buat tempat dia mati tu masjid. Masjid sebelah ni, kubur dia sebelah sana. Mana pekarangan lah. Bukan dalam masjid, pekarangan. Dia tulis apa yang dia cakap ni. Apa maksudnya? Ya Allah, jika sekiranya sesungguhnya kamu tahu, aku duduk di dunia ni bukan aku cinta sangat kat dunia. Bukan aku suka sangat pun di dunia ni. Bukan kerana air sungai yang mengalir. Dan bukan kerana pokok-pokok yang ganu. Sebab orang Arab, khususnya zaman sahabat, kalau sebut di Jordan, dia anggap taman, syurga. Sebab itu dia sebut kajinanil aradin ataupun ardani. Itu maknanya seolah sebab Mekah ni kiri kota lain. Dia masuk tu je kan. Sebab itu sahabat Nabi macam Sa'id bin Abi Waqqas dan seumpamanya, bila buka sahaja Syam, dia baca nas Quran. Kam taraku min jannatin wa uyun wa zuru'in wa maqamin karim wa na'matin kanu fiha fakihin kadzalika wa awrasnaha qauman akharin. Berapa banyak mereka terpaksa tinggal tanaman-tanaman, kebun-kebun mereka ini, sungai-sungai, air-air mata yang mengalir ini, dan Allah wariskan kepada yang kemudian daripada itu. Allah cerita. Hebat ni. Jadi, Muaz bin Jabal pun kata macam tu. Tapi aku suka hidup atas dunia ni apa? Lizama'il hawajir, kerana dahaganya waktu siang hari. Apa makna? Maknanya, Muaz bin Jabal kaki puasa. Yang kedua kata dia, wa mukabatatis sa'ah. Apa makna? Berusaha sungguh-sungguh setiap masa. Maknanya duk malam pun duk ibadat, siang pun duk ibadat, duk cari pahala.
Yang ketiga, wa muzahamatil ulama inda hilakiz zikr. Duduk sama dalam majlis ulama-ulama dalam majlis zikir. Zikir ni majlis ilmu. Dia suka yang tu. Dia faham. Sebab dia ni orang alim. Ini Muaz bin Jabal, kelebihan yang Allah bagi. Jadi, mati dia tu comel sangat. Kita tengok seorang yang bernama Abdul Wafa ibn Aqil Al-Hambali. Abdul Wafa ni saya cerita dalam buku ni. Masa pelihara lah. Kalau tak silap. Oh, kaki ngaji, kaki baca, kuat baca, semangat. Ada kata, umurnya 80 tahun, dia kata aku baca ni macam aku umur 20 tahun. Semangat. Kita 20 tahun macam 80 tahun. Lain kita tak guru semua tuan-tuan. Lain. Dia cara tak guru, dia belajar, dia tak nulis banyak. Dia pakai dengar ingat. Ini cara Imam Syafi'i ni. Tapi zaman saya, dengan saya tak payah. Sebab sekarang beli buku satu mudah. Jadi tak payah tulislah, bagi dakwah je. Abdul Wafa Ibn Aqil Al-Hambali, mazhab Hambali. Keluarga dia bila dia nak mati menangis. Nangis keluarga dia. Lalu dia cakap dengan keluarga dia. Dia kata, aku sejak 50 tahun sentiasa beribadat. Jadi jangan itulah, tinggallah aku nak ucap sedia bertemu dengan Tuhanku. Tak payah nangis lah. Aku dengan Tuhanku je. Dan saya tengok orang-orang yang hebat macam tu semua, tuan-tuan. Salah zah akhirah dalam hidup dia, dia tak nak dengan manusia. Dia nak dengan Tuhan. Itu hebatnya mereka ni. Kesampingkan ataupun kita berhenti kisah orang-orang zaman dulu, kita tengok zaman sekarang sikit. Mudah-mudahan lebih tampak ria sikit. Ada kisah, ada seorang, dia duduk dekat Riyadh. Lelaki ni tua. Umurnya melebihi 80 tahun. 80 tahun. Tapi dia ni kaki taat pada Tuhan. Semayang, pergi masjid, pergi surah bala, gini. Dan dia bukan sekadar kaki semayang. Dia menjaga sah pertama. Ini payah. Kita sah ke-8 pun mujur. Ni sah pertama sama. Dia jaga. Maknanya, dia ni seolah-olah hak seat tu untuk dia tu ada dah. Tak payah carilah, dia ada. Dia jaga macam tu. Tiba-tiba dia datang satu penyakit, dia panggil iltihab ar-ri'ah. Maknanya macam dalam hati dia ataupun saluran tu macam rosak, jadi tak menentu, menyebabkan dia masuk di hospital specialist di Riyadh. Jadi dia duduk macam hampir tak sedar. Koma lah, macam koma. Ada seorang cerita, ada seorang lelaki selalu datang kat dia. Sebab dia ni ahli masjid, orang ahli masjid akan datang. Kalau bukan ahli masjid, orang ahli masjid dah tahu. Sakit, mati. Berapa hari dah mati? 2 bulan dah. Allah baru tahu. Itu kalau orang kaki masjid ni lain. Kena pergi masjid, tuan-tuan. Kena pergi masjid. Jadi, datang orang ni, setiap kali datang, dia akan baca Quran, dia akan baca. Dengan orang lain tak. Kalau orang ni baca Quran, seolah-olah syekh ni sedar. Dalam keadaan koma tu, dan dia senyum. Dan dia tunjuk dengan tangan dia seolah-olah dia faham sehingga dia mati. Ini keadaan tuan-tuan. Pelik manusia. Kerana dia minat sesuatu tu baca Quran, siapa tahu. Ada orang yang bukan orang, saya baca dalam sejarah, orang ni, dia ni kaki nombor ekor. Kaki riba. Riba, alung. Dia alung. Alung bukan alung Melayu, alung Arab. Ataupun alung Parsi. Bila orang mari kat dia, nak pinjam, dia kata 10%. 20%. 30%. 30%. Orang kata, Allah, 30 apa? Saya peminjam tegak. Okey, 20. 20 apa ni? Okey lah, 10. Untuk awak 10 je. Tak apa. Tiba-tiba dia nak mati. Orang aja ngucap. Dia sebut apa? Zih, wastadih, wastazih. Mana? 10, 20, 30. 10, 20. Rupa-rupanya dia duk kira beratus hutang.
peratus riba. Siapa akan mati? Tergamuk ke dengar macam tu? Ayah mati macam ni. Baik. Ada satu masjid besar di Saudi namanya Masjid Rajihi. Siapa pergi Mekah boleh tanya, ada tak menjamin? Ada orang tunjuklah Masjid Rajih besar. Saya tak pasti, saya ingat saya lalu je tak sembahyang. Dikatakan ada tempat mandi mayat. Dibawa di situ seorang lelaki muda untuk dimandi mayatkan dia, dia untuk mandi mayat. Jadi orang pun ambil lah mayat dia tu, bawa kat mandi tu tengok. Tapi mayat dia tu bokok. Bongkok. Bukan bongkak, bongkok. Jadi mayat, macam pelik lah seorang ni mayat ni. Bokok. Tak betul orang lain. Guana pula ni. Pelik. Lalu mereka tanya, dia siapa? Kena tahu juga. Siapa? Kata muazzin masjid. Muazzin ni tukang azan masjid lah. Saya ni lebih pada sejam dah ni. Boleh? Boleh. Sikit je. Kata muazzin masjid, dia kata, yang dia sembahyang ni, dia kata, satu hari aku masuk masjid. Masuk masjid di Jami' Rajihi lah. Aku masuk masjid, aku nak azan waktu fajar. Azan waktu subuh. Kemudian, selepas aku azan, aku tengok seorang lelaki, orang muda ni bangun, dia sembahyang sunat fajar. Lelaki ni bangun sembahyang sunat fajar. Dan lelaki ni sujud. Dan dia sujud lama. Lalu, kata muazzin, aku sangka orang ni dia asyik dengan doa. Bila lama-lama sangat aku gerak, rupanya dia mati dalam keadaan sujud. Bongkok tu comel lah. Maknanya seolah-olah Allah tunjuk dia keadaan macam tu. Baik. Dan rezeki husnul khatimah ini dia tak kenal orang. Kafir pun boleh, Islam pun boleh. Statement ni dah habis lagi. Kalau habis riuh pula ni. Bahaya pula. Habis dulu. Cerita yang sebenar yang disebut oleh Dr. Al-Osmawi. Ni di Riyadh juga. Di sana. Dia cerita, ada seorang lelaki Amerika. Dia ni pakar. Dan dia mempunyai beberapa CJ yang tinggi dan pangkat-pangkat di Amerika. Diberi penghargaan. Maknanya specialist atau kita kata juga profesional, orang yang hebat. Dan orang ni kata dia telah di-offer kat Riyadh satu jawatan yang besar. Dia bukan sekadar jawatan dengan gaji besar lah sana. Makan tak habis lah. Jadi sebelum dia pergi ke Riyadh nak pegang satu syarikat Amerika yang besar, dia kata dia sendiri tak kisah agama apa-apa pun. Bagi dia hidup ni adalah madi, material. Dan kerja dia smart, dia berjaya. Dan pelaksanaan tu dia boleh. Itulah kegembiraanku. Selepas dia pun pergi ke Riyadh beberapa bulan, satu hari sedang dia berjalan, dia termenung. Sebab kali pertama dia kata dia tengok orang Islam ada satu-satu waktu tu pakat pergi ke satu tempat. Rupa-rupanya mereka pergi masjid, pergi sembahyang. Dan aku dengar suara azan. Bila aku dengar, aku mikir panjang. Dan aku pernah rasa masa itulah, aku rasa keadaanku lain daripada biasa. Mesti ada sesuatu ni. Jadi, aku rasa seolah-olah bila aku dengar azan tu, ia tak macam dengar lagu saya. Lagu sentimental ke lagu apa. Dia lain. Aku dengar, aku rasa Allah ni kata taufik hidayah ni. Mari singgah pada seorang ni. Dan aku tak nak sifatkan. Aku rasa macam ada satu dunia lain. Seronok. Lalu aku kata, apa yang pokok ni buat ni?
Dia pergi kat mana, dia mikir-mikir. Akhirnya, dia tengok orang semayang, dia pun terdetik hati nak masuk Islam. Lalu dia masuk Islam. Dia masuk Islam. Hanya beberapa bulan saja duduk di Riyadh, dia masuk Islam. Selepas masuk Islam, dia belajar. Lepas 2 bulan. 2 bulan saja. Selepas 2 bulan, dia pun kata nak pergi umrah. Daripada Riyadh, pergi Mekah. Jadi dia ajaklah 2 orang sahabat dia daripada orang Saudi, bawa dia yang kerja dengan dia. Orang ni pun dia selesai buat umrah. Selepas selesai umrah, dia selesai tu sebelum solat Isyak. Maknanya dia buat waktu malam tu, pas solat Isyak, sebelum solat Isyak selesai umrah. Jadi dia pun cakap, boleh tak? Yelah dia ada kabel mungkin. Pakai kot kabel lah kadang-kadang tu. Boleh tak kalau bila dia nak sembahyang saf pertama? Saf pertama. Jadi mungkin kawan dia pun pakat tolong dia gini-gini, dapatlah sembahyang saf pertama depan Kaabah. Betul-betul saf pertama. Maka orang pun sembahyang Isyak. Allahu Akbar. Dia pun takbir Allahu Akbar. Dan orang ni, kawan-kawan dia duk perhati sembahyang khusyuk pada orang lain tau. Dia kadang-kadang hidayah ni, pelik. Khusyuk sungguh, kata dia. Sehingga kata dia, selepas daripada tahiyat akhir, tahiyat awal, orang lain bangun semua. Dia masih dah tahiyat awal lagi. Sehingga aku sangka dia ni masih lagi dalam macam tu, dia terlupa kiang. Jadi hak sembahyang tepi dia ni dah lama sangat. Kuih dengan tangan ni. Kocok kepala lah sikit. Suruh bangun. Dia kan dapat kan sembahyang ni. Jadi tak bangun. Jadi selepas daripada itu, aku main ni, buat senyap je. Tak kala imam beri salam, maka nyatalah lelaki ini telah meninggal dunia. Dalam tasyahud, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ini orang mati hebat, tuan-tuan. Mati mulia, tuan-tuan. Orang-orang macam ni kita tengok banyak kisah-kisah. Dan kalau kita tengok kisah mereka, kita akan rasa seronok. Saya dalam hidup saya jarang tengok orang mati, tuan-tuan. Saya tak tengok orang mati pun. Mati dah. Mati. Anak saya, dia nombor 2, nama Hamad, dia sakit kanser. Tahu pun tahap 4. Mula-mula bedah dah peha dia. 1. Doktor kata ni daging biasa, tak apa. Kita pun relax. Setahun je. Serang sini, serang otak. Dia special sikit lah. Kanser banyak lalu. Orang lain 1 je, dia 2, 3 lalu kena. Dia kena bedah sini lagi. Akhir sekali, belakang dia kena bedah sampai 11 jam. Bulan Ramadan kena bedah. Dan daripada boleh berjalan, siapa malah nak jalan. Kemudian sembahyang, siapa dalam keadaan duduk. Akhir sekali, bedridden. Saya pula jangan rajin pergi jalan, pergi mari ni. Ada kebetulan saya nak pergi Mekah. Di Madinah ada terima award 1 lah. Saya kata, mak, abah nak pergi ni. Oh, dia kata, tak apalah bang. Pergilah. Saya pergi, sudah pergi tu saya balik. Balik tu dia cakap, mak rindu abah, dia kata. Saya ni kan nak dah apa-apa sangat, kita sibuk. Dia dah macam mak dia macam dia orang lain. Kita, kata tak apa. Dan kita ceramah. Sampai satu hari tu saya ceramah jauh. Cuma saya doa satu je. Saya doa, saya kata, ya Allah, ya Tuhanku, kalau anak aku mati ni, biarlah mati depan aku. Aku nak tengok sekali. Itu je. Tapi saya sibuk, saya tak jaga orang lain. Dia jaga bangun. Saya sekali lagi tengok, mak, apa khabar? Gitu je lah. Sampailah hari dekat nak kejadian tu, dia pensang. Pensang sedar balik. Masa tu dekat benar dah. Saya ingat, saya pergi ke Perak. Saya terpaksa batalkan ceramah di Perak. Baki balik tu memang uzur gini, tapi sedar lagi gini-gini. Sampailah sehari semalam, kita semayang berjemaah dengan dia. Semayang berjemaah. Semayang tak tinggal, semayang. Yalah orang muda suka handset lah. Tapi akhirnya handset dia tinggal lah. Lepas pada tu,
Kita tengok lain macam ajar mengucap la ilaha illallah. Ngajar mengucap la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tiba-tiba tak sedar. Tak sedar ni, tapi mulut tu kumat kamit pas sudah. Sampai sehari semalam. Lepas tu, setengah jam, giliran saya pula jaga pukul 5 gitulah. Saya pun jaga 5 pagi. Saya pun bangun jaga. Tengok 5.23 tu dia menapah tu dalam keadaan kumat kamit tu mati. Jadi, lepas tu perlu saya tengok. Allah Akbar. Poinnya, kadang-kadang kita tengok manusia ni tak sama perjalanan hidup. Yang ni kita tak tahu. Kita. Dia tak apalah. Dia. Cuma saya cakap dengan anak saya. Saya kata, Mak, kalau mati, harta Mak nak buat apa? Ya adalah sikit sebab kita duk bagi-bagi untuk simpan dalam tabung haji. Boleh tak Abah cadangkan? Apa dia? Separuh harta Mak kita sedekah, wakaf. Okey. Sebahagian lagi kita bagi adik-beradik kita tu, kita pergi Mekah buat umrah untuk amak sekali. Boleh. Sebahagian lagi Abah akan buat korban setiap tahun. Dia kata okey. Selepas dia mati, saya buat keluar duit dia. Saya ingat tak sampai 2 bulan ataupun sebulan selesai semua. Sebab saya tengok banyak sangat isu kalau mati keluarga, harta pusaka bergaduh. Orang mari depan saya ada. Saya tanya dah harta banyak mana? Banyak tu. Banyak mana? Banyak sungguh. Sampai 10 juta. Oh, sikit 10 juta tu. Ada tanpa sebut nama lah. Bilion. Bergaduh. Bersamang. Depan mata. Ya kita rugi tengok. Tapi kita tengok Allah Akbar. Saya tak kata apa tapi saya rasa ada baik. Begitu juga kalau saya temu kawan-kawan. Kalau saya tengok, saya rasa yang peliknya, kalau tuan-tuan ingat, 5 tahun ke 6 tahun lepas, ada seorang pakar, namanya Abu Fadi, orang Palestin, dia kena tembak. Dekat dengan gombak. Sampai sekarang tak dapat takap. Itu ada orang kata Mossad, kata macam-macam lah. Tapi betul lah, memang dah. Dia datang kat saya ambil tauliah. Saya bagi. Kata silap, dia temu. Tapi dah saya ramai sangat orang datang. Saya tak perasan. Saya pergi hari kejadian tu. Lepas tu saya tengok orang Palestin menangis ramai. Saya pun kata, boleh tak saya nak tengok jenazah sekali. Ni orang mati syahid. Pergi nak sembahyang subuh, kena tembak. Ingat 3 dah ke berapa dah. Tapi Allah pelihara wajah dia. Allah pelihara. Memang nampak. Masih nampak macam darah tu ada lagi. Saya kira tu petang dah. Ini orang yang kita yakin lah. Bila orang mati syahid sungguh lain kata. Lain. Allah tunjuk. Kadang-kadang Allah tunjuk. Kata macam ni. Kata ni. Sebab itu kita kena doa pada Allah. Biar mati husnul khatimah. Dan tajuk ni tuan-tuan. Kalau saya cakap kita. Takut pada diri kita lah. Orang lain tu orang lain. Betul. Kubuh masing-masing. Hak ni kena pakar. Kita ni. Jangan. Sebab itu bagi saya. Hang kalau ada apa nak buat baik, buat. Jangan, nanti dulu, nanti dulu. Nak sedekah, buat sedekah. Tapi sedekah tu bukanlah mana 400,000 lah tu. Seriap pun sedekah. Seriap pun sedekah. Saya tak kata suruh banyak. Seriap pun sedekah. Saya buat buku keajaiban sedekah. Saya tengok ajaib sangat orang sedekah. Jadi kita pun kalau boleh, cuba sedekah. Ni bulan Ramadan. Nabi kata, ayu sadaqati afdal. Apakah sedekah paling afdal? Bulan Ramadan. Sadaqatun fi Ramadan. Sedekah. Nabi kata apa bulan Ramadan? Man fattara sa'iman falahu ajruhu min ghairi an yanqusa ajru sahibihi syai'a. Siapa boleh jamu orang buka puasa, baginya pahala orang tu dan pahala orang tu tak luak sikit pun.
Saya nak ajak tuan-tuan hari ni, bukan hak saya sajalah, siapa-siapa lah. Tabung ikhlas Ramadan, ni saya sendiri buat. Dah 4 tahun, berapa tahun, 10 tahun dah. Tapi hak yang sungguhnya dan 3 tahun kebelakangan ni lah. Yang kita buat, hari ni sebelum saya mari ni, saya bagi ayam, lebih kurang ada 200 ekor. 200 ni, pada ni. Semalam, 100 lebih. Betul 500 ni. Kita bagi je. Bukan apa pun, bukan hak saya pun. Apa saya nak ambil, bukan hak saya pun. Allah suruh kita bagi, kita ambil, kita buat. Masuk surau, tabung. Mana ada orang nak minta sedekah? Tak. Bagi je saya, insya-Allah. Allah bagi. Itu satu. Yang kedua, kalau kita Allah bagi kaya sikit, cuba tengok duit kita ada berapa. Ada dah 30,000 tak? Okey. Buatlah sekali sekurang-kurangnya seumur hidup pergi Mekah. Buat umrah pada bulan Ramadan. Saya sebut dalam hadis sahih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda, umratun fi Ramadan ta'dilu hajjatan wa fi riwayatin hajjatan ma'i. Saya sebut dalam buku ni. Melaksanakan umrah pada bulan Ramadan sama seperti buat haji ataupun buat haji bersama dengan aku. Syekh, kita buat haji dengan Imam Mekah pun suka. Tanya, entah buat umrah dengan siapa ngaji tu? Dengan ustaz tu. Oh. Ya. Sebab apa? Aku dengan Imam Mekah, Syekh. Bangganya, seronok. Sekarang dalam ni, buat umrah bulan Ramadan sama seperti buat haji bersama aku. Aku tu siapa? Rasulullah. Tawaran. Pergilah sebelum mati. Buat umrah sekali bulan Ramadan. Memang mahal tapi Jawa murah sikit. Jawa awal Ramadan sekali, dalam bulan Ramadan buat umrah sekali. Ini pahala besar. Yang mati pun mati syahid. Kita ni tuan-tuan kalau boleh, tiap kali bulan Ramadan saya sebut, kita nak keluarga bahagia. Baiti jannati, rumahku syurgaku. Saya sebut baiti jannati. Dan saya sebut anakku, inilah nasihat Abah. Kita nak keluarga. Sekarang kita dengar keluarga pecah banyak, cerah banyak. Saya sedih. Biarpun daya, ada masalah semua. Nak kata tak cerdik, semua belajar tinggi, kerja pakat besar, educated. Kalau suruh ulah tu dalam netizen, dia lah 13.5 boleh ulah. Banyaknya idea. Tapi hak ni hak lain. Sebab itu tuan-tuan, bahasa mudah kita kena susun keluarga kita. Kita ambil setengah jam sebelum berbuka puasa. Pukul ni pakat mandi semua. Mak ayah dulu mandi sebab contoh melalui teladan, mandi dulu. 6:30 suruh anak-anak mandi. Pakai macam cara nak semayang. Pukul 7 duduk halaqah. 10 minit pertama baca hadis 40. Ambil 10 minit je. Tamat. Baca Isra' Mi'raj. Ni buku terbaru kami. Hak cerita, hak orang sebut, tengok ni, baca. Tamat. Tuan-tuan, moral yang saya nak sebut ialah, mana ada orang dekat nak buka puasa, belajar ilmu. Belajar ilmu dengan keluarga semua, bukan kita seorang. Satu pahala besar. 10 minit kedua, apa kita buat? Zikir. La ilaha illallah 10 kali, la haula wala quwata illa billah 10 kali, subhanallah alhamdulillah 10 kali, astagfirullahalazim 10 kali, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad 10 kali, ataupun seumpamanya. Kita boleh buat lagi. 10 minit ketika doa. Ambil buku inilah doaku. Akak dengan doa. Doa nak kaya, doa nak murah rezeki, doa nak selamat fitnah, doa nak panjang umur, doa nak berkat, doa nak kuat iman, doa nak jadi baik, bahagia, doa. Orang tak ada anak, nak anak, kita sebut dalam buku ni, banyak. Jadi, doa. Sebelum akhir, berhenti makan. Masuk waktu buka, makan 15 minit, 7.45 boleh semayang sekeluarga. 7, dekat pukul 8, repeat sikit lagi. Pukul 8, suku 8.20, pakat pergi masjid sekeluarga. Masuk masjid, bagi seria. Balik, cari lecikan, cari chao kuih tiaw, makan. Mukaddimah sahur. Sahur tak boleh lagi. Sahur lepas mukaddimah. Bahagia keluarga. Tapi kalau kita biarkan keluarga kita 7.30 baru berebut nak makan, 7.45 berebut tandah,
Pukul 8 baru semayang, 8 suku anak baru semayang, 8.20. Huru-hara keluarga. Tak ada rasa apa-apa. Jadi baiti jannati sukar. Soalan-soalan saya banyak jawab dalam ni. Ini percuma tuan-tuan. Boleh dalam apps masing-masing. Al-Inarah. Sudah lebih 5,400 soalan. Setiap hari kita akan jawab 6 soalan. Dalam masa 2 tahun saya buat, Alhamdulillah kita kupuk semua sampai tahap ni. Dan tuan-tuan boleh layari dalam telefon masing-masing, percuma saja. Macam-macam soalan. Al-Inarah. Jadi sekadar itulah dulu, dan saya nak ajak tuan-tuan kongsilah melalui penghawa kita ni untuk camping hak ni, dan kita memang nak beli lagi ayam, baru beli 1,000 kilo, 1,000 ekor ayam. Jadi kita akan baginya. Sepatutnya nak bawa sini, takut sejuk sangat, tak boleh. Jadi lain kali kalau jemput sekali lagi sebelum raya kita bawa lah ayam. Kita memang kita bagi je, kita tak tu. InsyaAllah kalau umur panjang. Saya tak janji apa-apa. Jadi sekadar itulah, marilah sama-sama kita doa untuk diri kita dan untuk Palestin dan untuk sahabat-sahabat kita. Moga-moga Allah terima ibadat kita. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma anjil mustad'afina minal mu'minin khassatan fi Gazzah wa fi Palestin. Allahumma ansurhum ala a'daihim. Allahumma rabbana alayka tawakkalna wa ilayka anabna wa ilaykal masir. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berpuasa dan selamat menyambut hari raya insya-Allah.